Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Okey, ini adalah sambungan daripada teaching video yang sebelum ini. Kita pergi kepada nombor 11 ya. So nombor 11 kita diminta untuk integratekan function ini, iaitu 1 per 1 tolak sin x. So kita diberi 0 hingga pi per 4. So jadi cara yang paling mudahnya adalah kita akan darabkan dulu dengan conjugate dia. Okey, macam ni lah. Kita akan darabkan dengan its conjugate yang ini, then lepas tu baru kita akan gunakan trigo identity yang ini untuk selesaikan soalan ini. Okey, so conjugate dengan identity. Clear? So now have a look here. Kita akan darabkan dahulu dengan conjugate, kita akan multiply macam biasa, jadi kamu akan dapati hasil dia adalah yang ini. Nampak? So bila sampai sini, kita fokuskan kepada dia punya denominator, this part, di mana kita akan gunakan trigo identity. So, bila sampai kepada sini, be careful, apa yang perlu kita buat? Kita boleh pecahkan kepada dua bahagian. Satu bahagian yang ini, 1 per cos squared, satu lagi adalah bahagian yang ini. Okey? So, apabila kita pecahkan kepada dua bahagian, kita dapat berikut. Ini kita belum integrate ya, kita hanya modifykan yang function tersebut. Sebab kita nak nampak mudah supaya dia boleh kita integratekan. Macam ni lah ya, kalau asalnya yang ini, bila kita pecahkan, dia akan jadi this part dengan this part, which is memang kita tahu apakah hasil dia. Nampak So jadi apabila kita nak ubah suai bahagian ini, yang ini, kita dapat ungkapkan dia menjadi bahagian ini. Sama je ya, yang kat atas tu dengan bawah tu dia setara. Boleh ya? So jadi yang ini tadi ni kita dah dapat 1 per cos squared, dia sama dengan secant squared. Yang ini. Nampak So jadi daripada bahagian sini kita akan memperoleh this line. Kita dapat secant squared plus secant darab tangent. So daripada sini baru kita dengan mudah kita nak dapatkan dia punya integration. Memang straightforward lah. Secant squared integration dia dapat tangent. Ya, lepas tu secant darab tangent kita dapat secant. So kamu tengok ya, dia punya basic integration, basic integral, memang ini adalah jawapan dia. So, lastly kita akan masukkan nilai dia, 0 dan pi per 4. Jangan lupa, we need to settingkan kalkulator kepada radian, then we are going to get the answers. Boleh ya? So, ini adalah soalan nombor 11, macam mana kita nak buat. Okey. Yang ini, now kita pergi kepada soalan nombor 12. Ini adalah soalan nombor 12. So, soalan ini kita akan apply long division terlebih dahulu. Sebab apa? Sebab kamu tengok dia punya numerator punya kuasa X tertinggi adalah 2. Denominator punya kuasa X adalah 1. So, atas lebih besar dari bawah. So, kita boleh apply long division. Kita kena apply long division terlebih dahulu. Sebab apa? Sebab bila kita apply, ini dia, saya tunjukkan, ini adalah cara untuk long division tersebut. Okey, so kita akan dapat macam ni. Macam ni. Dari why kita obtain ini. Nampak? So, jadi bentuk dia dah berubah. Instead of kita nak integrate yang ini, now kita integratekan semua ni. Jauh lebih mudah daripada yang sebelum tu. Ya? So, ini should be okay lah. Jadi, kalau kamu tengok dia punya solution dekat sini, pendek sahaja. Kita akan integrate satu. Okey? So, jadi jangan lupa ya, ada long dekat situ, ada long dekat sini. So, jadi ini adalah hasil akhir kita untuk soalan nombor 12. Yang integration part ini hanya basic saja ya. Cuma kita kena apply the long division terlebih dahulu. Then should be okay. Okay, now kita pergi kepada soalan nombor 13. Okay, 13 ini ada banyak alternatif ya. Nampak sahaja mudah. So, yang ini, kalau kamu tengok yang ini, saya ada buat satu notation dekat sini. Paling mudah adalah pecahkan kepada dua bahagian. Kenapa? Ya?
So jadi dia ni macam ni. Kalau kita lihat bentuk soalan ini, kamu tengok ya, dekat bawah ini dia adalah square root of 1 tolak X kuasa 2. Yang ini kalau kita rujuk kepada table yang saya pernah tunjukkan sebelum ini, yang mana yang 1 tolak X kuasa 2, dia jadi mana tu? 1 tolak X kuasa 2 A tolak U kuasa 2. Mana? U tolak ini. Nampak tak? Dia akan hit yang ini. Nampak kan? So maknanya kita akan menggunakan trigo inverse function. Okey? So jadi kalau kita nak tallykan dengan kaedah kita tu, kejap Maknanya kita akan menggunakan penggantian trigo. Betul tak? So kaedah nombor 3. Right? So jadi kalau kita nak guna kaedah penggantian trigo, memang boleh. Kita memang boleh melihat dia dengan kita start off dengan penggantian trigo, trigo. Tapi kalau kita start dari awal buat kaedah penggantian trigo, nanti kamu akan dapati kita kena pecahkan juga. Ya? So kalau kamu guna kaedah, let's say macam ni, kaedah 3 macam tadi, kamu start dengan macam ni, kamu setting dia punya theta dan sebagainya, boleh. Itu memang tak ada masalah. Tapi nanti on the way nanti kamu kena pecahkan juga. Sama je. So might as well kita pecahkan dulu siap-siap dan kita work out di situ. Kaedah 3 memang kita akan pakai. Boleh nah? Okey. Dekat situ kita akan apa kat sini? So jadi maknanya bila kita pecahkan, kita buat satu lah. Maksudnya kita akan ambil ini satu. Okey, lepas tu ambil ini satu lagi. So ada 2 lah. Ada 2 integral kat situ. Clear ya? Boleh ya? Okey. Sekarang ni, since kita dah ada 2 integral, so saya keluarkan dia punya pemalas, saya keluarkan. Ini saya keluarkan sebelah tu. So, kita ada 2. 1 dan juga 2. Right? So, kita nak kata macam mana kita nak settlekan yang ini. Baik. Kita tengok yang mula-mula terlebih dahulu. Yang ini dulu. Kamu tengok bentuk ini, agak-agaknya apa yang boleh kita buat? Baik, saya nak beritahu kamu. Ada 2 cara sebenarnya kita nak settlekan integral ini. Pertama adalah kita menggunakan substitution seperti biasa. Kaedah penggantian untuk integral seperti biasa saja. Seperti mana yang saya tunjuk ni. Ini adalah kaedah penggantian seperti biasa. Ya? Substitution seperti biasa. Right? Satu lagi adalah kita boleh guna kaedah 3. Kaedah tadi tu. Ya? Iaitu yang inilah. Kaedah 3 yang ini di mana penggantian trigo. Nampak ya? Dan kalau kita pergi ke bawah kat sini, penggantian trigo, dia akan pergi kepada penggantian trigo mana? Kita akan guna yang tolak. Pakai inilah. Kita akan pakai yang ini. Okey, saya nak buat pembetulan. Tadi saya sebut yang ini, betul kan? Yang ini kan? Okey. Ini tak berapa nak sesuai. Tahu sebab apa? Sebabnya, kalau kamu tengok soalan, kita ada masalah kat sini tau. Yang ini nanti. Soalan dia ada X tau. Dia ada X kat sini. So, bila belah atas tu ada X, somehow kita akan susah untuk hilangkan X tersebut. Okey? So sebab itulah dekat sini, yang itu pun kena take note juga ya, kena hati-hati juga sebab kadang-kadang kita attempt untuk try kaedah 3, tapi somehow dia tak jadi dan kita ada masalah. So jadi untuk yang ini saya ada buat notation dekat sini. Untuk yang ini sebenarnya kita boleh guna kaedah substitution seperti biasa. Okey, lepas tu dan juga kaedah 3 tau. Ini kaedah 3. 2 cara saja yang kita boleh buat. Tapi kaedah 1 dan 2 kita tak boleh buat. Right? Kaedah 1 dan 2 tak boleh buat sebab pemboleh ubah X ada dekat atas. Kita ada masalah nanti untuk cancelkan benda tu. Dia akan jadi bertambah rumit. So kita nak elakkan yang itu. Jadi untuk this part kita hanya akan guna kaedah substitution biasa dan juga kaedah nombor 3. Nombor 3 tu saya ulang balik. Nombor 3 tu adalah yang ini. Penggantian trigo. Dia akan pergi kepada yang inilah.
trigo substitution. So we are going to apply this. Dua cara ni mesti boleh dapat jawapan. So bergantung kepada kita lah. Mungkin cara yang mula-mula tu pendek, yang kedua tu panjang. Tapi kedua-dua itu boleh digunakan. Okay. So jadi saya tunjukkan dua-dua So untuk substitution biasa, ini adalah cara dia. Untuk part ini sahaja ini sahaja. Yang ini lain. Ini lain. Ini dekat sini nanti. So untuk yang ini sahaja, kamu lihat, ini adalah kaedah yang kita buat. Kita hanya substitution seperti biasa. Lepas tu this part kamu akan permudahkan. Yang mana boleh cancel, kita cancelkan dan sebagainya kan. Last sekali kalau kamu tengok dekat sini, kita dapat hasil dia adalah yang ini. So kamu boleh analyse lah setiap langkah ni kamu boleh tengok hasil kita adalah yang ini. Negatif 3 square root of 1 minus x kuasa 2. Boleh? So itu selesai. So maksud dia, ini selesai, ini selesai, ini selesai, ini selesai, ini selesai. Yang belum selesai adalah yang ini. Macam mana kita nak dapatkan yang ini sebenarnya? Okay? Okay, sebelum itu saya nak tunjukkan juga, since kita dah sentuh mengenai substitution cara biasa dah selesai, kita nak tengok kaedah 3. Betul tak kaedah 3 ni dapat juga yang ini? Negatif 3 square root ni. Dapat tak? So, jadi kita tunjukkan dekat sini, saya ada terangkan di sini. Ini adalah kaedah 3 kalau kamu nak cuba. Right? So, ini dia. Ini kaedah 3. Nampak tak? So, maknanya kita akan menggunakan trigo substitution yang ada menggunakan theta tu. Nampak macam panjang kan? Tapi tak apalah, agak panjang juga. Tetapi kita dapat hasil yang sama. Nampak So, saya tunjukkan sekejap. Ini soalan dia. Ini nilai A dan B dia. Boleh? Ini adalah pemilihan X dan juga trigo identity yang kita nak gunakan. Kalau kamu tengok di sini memang semua ada Kita nak pakai ini X itu adalah yang ini. Cos kuasa 2 adalah yang ini. So hati-hati A dan B tu. Kamu kena tengok betul-betul yang ini supaya A dengan B tu kamu ambil nilai yang betul. Boleh? Okay, good. Now, so, dari sini proses dia adalah seperti biasa, namun pun adalah substitution trigo kan. So here we go. Ini substitution dia yang kita akan ganti sana ganti sini dan sebagainya. Kamu boleh lihat solution dekat sini. Nampak This part need to be very careful. Tengok betul-betul macam mana kita menulis. Dan kita akan sampai pada satu peringkat yang kita akan cancel here and there. Macam ni. Cos tu kan. Potong dan sebagainya. Dan akhirnya kita akan dapati. Memang kita akan sampai kepada peringkat ini. Tapi kena ganti balik lah. Kan? Sebab idea dia adalah. Kita daripada theta. Kita akan gantikan. Yang ni X. X kepada theta. Kita akan guna yang ini. Tapi last kali, theta ganti semula kepada X. Okay? So, jadi maknanya, bila kita buat cara ini, memang kita akan dapat last kali dalam sebutan theta. Dan kita tak naklah cos theta tu. Kita nak dalam sebutan X. So, jadi kamu akan manipulate semua info yang ada supaya kita dapat X tu. So, senang aja lah. Seperti mana yang saya tunjuk dekat sini kan. So, jadi kita hanya manipulate saja. So, jadi kita akan ambil ini. Just replacekan ke sini. Maka kita dapat jawapan kita. Okay, so kalau kamu ada buat banyak exercise tentang soalan ini, kamu akan familiar lah dengan cara macam mana kita nak handle soalan-soalan yang berbentuk macam ni. As long as kita tahu yang ini, kita tahu ini, rasanya benda lain akan follow step kita. So, jangan lupa yang itulah. Ya. Okay. Dan saya nak ingatkan jugalah ada 3 kat sini Dia ada bentuk yang 1, 2, 3. Ini kena need to be very careful lah kat sini. Trigo substitution. Dia ada 3. Sin, secant, tangent. Okey, itu adalah kaedah 3 yang kita dapat jawapan yang sama lah. Ini jawapan ini sama. Kaedah substitution biasa pun betul. Pun dapat ini. Kaedah 3 trigo substitution pun betul juga. Okey, settle itu. Yang kedua adalah yang ini. Yang ini. Nak settlekan yang ini.
So kalau kamu tengok nak settle dengan ini, ada dua cara yang kita nak yang kita boleh terfikirkan. Ya. So jadi sebenarnya kita boleh guna cara 1 dan 2. And if we see carefully, yang ini sebenarnya telah dalam bentuk standard. Perasan tak? Bahasa standard tu bermaksud yang dia hanya tinggal X kuasa 2 saja. Betul lah tu. X kuasa 2 saja kan? So jadi maknanya dah cantik lah. Kita tak payah nak buat apa-apa, hanya pilih yang mana satu bentuk yang betul. So jadi kalau kita lihat kat sini, bentuk dia mana? Bentuk dia adalah, tengok, bentuk dia ini kan? Betul tak? Kan? Sebab square root dia adalah apa tadi? 1 tolak X kuasa 2. Right? So jadi ini adalah A. A dia kan? Lepas tu ini adalah dia punya U. So jadi maknanya sebenarnya soalan ini dia melibatkan trigo inverse. Bukan hyperbolik ya. Bukan hyperbolik. So dia hanya ada sin inverse sahaja. Clear? As long as kita tahu A, kita tahu U, selesai. Itu idea dia lah. So jadi maknanya kalau dia telah pun standard, maka kita boleh guna kaedah 1 ataupun kaedah 2. Kita tengok sekejap yang ini. Kaedah 1 tu apa? Kaedah 1, okey nampak? Kalau kaedah 2 memang dalam bentuk standard. Memang betul lah tu. Sebab dia ada X kuasa 2 saja. Tapi kaedah 1 pun sama juga. Dia boleh yang ini. Nampak? So ingat balik. Kaedah 1 tu, dia akan menggantikan dx pada du. Right? Dan kamu tengoklah contoh 7 itu contoh terbaik untuk saya terangkan sebelum ni kan. Pasal benda-benda macam ni. So, yang sebelah ni pula, kita kena pastikan dia mesti X kuasa 2. Dia tak boleh ada perkali sebelah tu 4 ke apa ke, tak boleh. Kamu kena buat something, nak bahagi ke nak apa ke, supaya make sure X kuasa 2 tu memang X kuasa 2. So, yang itu. So, jadi, notation kat sini, kita boleh guna kaedah 1 dan juga 2. Okay, ya. So, ini apa ni? Ia bukan inverse hyperbolic, maka dia boleh apply A sahaja. Apa maksud dia? A. Ini dia boleh berlaku ini sahaja. Ini sahaja. Tapi contoh ini dia ada hyperbolic inverse kan? So kita tak adalah yang hyperbolic tu, kita ada sin inverse sahaja. Cuma dia tak boleh ada ln. Ln tak boleh lah. Sebab yang ada ln tu hanya hyperbolic inverse sahaja. Sekarang ni kita ada hyperbolic biasa je. Ya, trigo hyperbolic sahaja. So dia tak ada ln. So maknanya proses dia hanya boleh berlingkar dekat sini sahaja. Clear? Itu maksud dia. So kaedah 1 mana? Ni dia. Ini adalah kaedah 1. Macam biasa kan, kalau kaedah 1 kan kita kena buat ni dx pada du, ingat kan? So kamu buat satu lah. Buat satu, saya tunjukkan dekat sini. Nampak? Ini adalah proses dia untuk yang kaedah 1. Kita dapat jawapan ini. So, kamu tolong examine kita memang akan buat substitution, tapi substitution tu pakai yang ini untuk yang ini. So, take note dekat situ. Kita akan replacekan dx kepada du. See what happen. Dan jawapannya adalah 2 sin inverse. Boleh? So, itu adalah kaedah 1. Kaedah 2 more or less the same sebab dia dalam bentuk standard. Ini dia. Kaedah 2. Nampak? Ini kaedah 2 dan kamu dapati dia jauh lebih senang sebab bentuk dia telah pun standard. Tak perlu nak dx nak tukar dx pergi du dan sebagainya. Ya. So jadi jawapannya pun sama juga. So jadi kaedah 1 boleh, kaedah 2 boleh. Ya. So jadi ini menjelaskan approach yang boleh kamu gunakan. Ya, sebab saya cuma katakan kalau kamu baca buku A, cara dia cara yang macam ni. Kalau baca buku B, cara dia macam tu pula. So, kamu mungkin akan terkata-kata, mana satu cara yang boleh kita gunakan? So, sebenarnya, kita compile sekarang ni, macam-macam kamu boleh gunakan. Dia bergantung kepada ketika itu kamu terfikir apa. Okay? So, jadi, need to be very careful dekat sini ya guys ya. Boleh ya? So, itu adalah jawapan dia. Jawapan lastnya apa? Inilah ya. So, kita dah cari ini, dah selesai. Dah cari ini, dah selesai. Settle untuk soalan nombor 13.
agak mencabar pasal sebab soalan ni nampak je macam ni, tetapi in mind apabila kita cuba menyelesaikannya, kita akan banyak cabang cara itu boleh ke, ini boleh ke. So, jadi kamu kena cekap dekat situ. Boleh Okay, now we look at number 14. Ini dia, ini bentuk soalan dia. Jadi untuk soalan nombor 14 ini kita hanya apply substitution method seperti biasa. Biasa saja yang ini. Nampak kan? So jadi nampaklah saya pilih U pun sebagai apa? U kita adalah 1 tambah square root of X. So saya ambil inilah. Saya ambil ini sebagai kita punya U. Nampak So jadi ada apa-apa yang tricky kat sini? Tak ada. Cuma mungkin dekat sini lah kot. Kalau kamu tengok solution dekat sini. Ini selepas kita buat substitution. Then we are going to replace here and there. Cancel sana, cancel sini dan sebagainya kan. So bila kamu sampai kepada sini. Mungkin kita akan kena hati-hatilah kat sini. Sebab saya ada buat notation kat sini. Samakan denominator. Ini adalah konteks, dalam konteks algebra lah sebenarnya. Not too important. Tetapi kita tak nak buat mistake yang macam ni. So careful dekat sini. Dan jangan lupa kita akan ganti semula U tu kepada X. Yang ni So this part I think you can have a look. Proses dia macam mana. Should be okay saya rasa. And then our answer, kalau slowly kita buat, kita akan dapati jawapan kita sebagai ini. Or equivalent lah. So macam tu. Okay, not much about soalan 14. Tak ada banyak sangat substitution je, hanya substitution sahaja. Alright. Okay, good. Kita pergi kepada soalan nombor 15. Nombor 15 ini, idea dia adalah kita akan apply integration by parts. Integration by parts. So jadi ingat semula lah integration by part tu macam mana. Dia punya formula ni yang ini. Ini adalah formula dia. Nampak UV tolak integration V du. Ini dia. Kita akan pakai yang inilah sampai habis. Cuma soalan ini kita terpaksa kita ada integration by part 2 kali. Sekali, 2 kali. Tak boleh buat apa. Sebab cuma nanti pemilihan pemilihan yang U ni kamu kena ingat balik lah Ini kenapa saya pilih U sama dengan S kuasa 2? Sebab kamu kena ingat balik yang mana? Yang L, I, A, T, S. Yang mana sampai dulu, itu jadikan U. Kan? So, jadi kamu tengok, sebenarnya kalau tengok function tu, kita ada S kuasa 2 dengan eksponen kan? So, S kuasa 2 tu adalah mana? Yang itu adalah, silap. L, I, A, T, E. Sorry. So, yang ini. So, jadi, dia punya S kuasa 2 tu kat mana? Ini adalah S kuasa 2. Ini adalah yang eksponen tu. So jadi kalau ikut turutan, A tu sampai dulu. So maksud dia S kuasa 2 tu sampai dulu kan. So U tu kita ambil S kuasa 2. Boleh tak kalau kita terbalik? Boleh, tak ada masalah. Cuma dikuatiri kadang-kadang kalau kita terbalikkan dia, let's say saya ambil U sama dengan eksponen X, dikuatiri mungkin akan sedikit sukar dia punya jalan kerja. Walaupun tak semestinya sebab ada contoh saya pernah cuba, saya cuba terbalikkan. Sebenarnya saya tak ambil U tu sebagai X kuasa 2, saya ambil U tu sebagai eksponen. Macam ni. Kan? Lepas tu dV tu saya dah ambil X kuasa 2. So ada contoh, mungkin bukan contoh ni. Ada contoh panjang dia sama je. Dia punya jalan kerja tu, bilangan jalan kerja tu, bilangan baris jalan kerja sama je. So tak susah, tak senang. Sama je. So boleh juga. Cuma kita cuba follow lah certain rule supaya kita ada panduan. Okey, cuma sampai sini hati-hati, kita still tak boleh solve yang ini. We need to integrate by part sekali lagi. So 2 kali lah. Kamu nampak kotak ni? Kotak pertama, kotak kedua. So kita attempt to apply the by parts. Boleh tak? So jadi bila kita buat kali kedua, see here, dah selesai. Sebenarnya kita dah tak perlu apply apa-apa dah sebab dia dah keluar yang ini sahaja. So part ni kita dah boleh integrate straight away untuk dapat jawapan. Boleh guys? So nothing much kat sini. Cuma ada 2 kali integration by
part. Okay. What is the difference between soalan nombor 15 dengan soalan nombor 16? Soalan 16, kalau kamu perasan, kalau siapa-siapa yang buat bagus, kita masih ada integration by part 2 kali. Memang kena buat 2 kali, betul. Tetapi, kamu tengok. Kamu jumpa benda ni. Kalau kamu tengok soalan ni. Okay. Kamu kan perasan, memang kita akan buat integration by part. Right? Betul ke kita ambil L-I-A-T-E, kita ambil cos dulu, betul? Betul, pasal trigo muncul dulu, eksponen muncul kemudian, so kita ambil cos dulu. Okay, fine. Okay, so jadi kita akan integration by part kali pertama macam ni lah, dan kita akan cuba settlekan yang ini ni, dan kita dapat kawan ni yang ini. Tapi sampai sini bahagian ini kita still tak boleh solve, kena buat balik. Maknanya kita buat 2 kali kan, buat kali yang kedua. Jadi apabila kamu buat kali kedua, hati-hati, kamu akan nampak yang ini, terms yang sama muncul. Ini soalan, tapi in between penyelesaian tu, sampai selepas integration by part kali kedua, kamu nampak yang ini, which is term yang sama. Kalau sama, kamu pindahlah pergi ke sana. Nampak tak? So jadi yang macam tu. Soalan nombor 15 kita tak jumpa term yang sama. Soalan nombor 16 kita jumpa term yang sama. So kita compile dia, kita pindah-pindahkan dia. Jadi sebab itu kita dapat ni 2 kali. Nampak? So jadi dekat situlah perbezaan di antara nombor 15 dan juga nombor 16. The rest is sama je. By part still kena buat 2 kali. Macam ni lah. Ya. So now is the matter, kita jumpa term yang sama in between the solution. Okay, now habis nombor 16. Nombor 17, kamu lihat soalan ni agak lebih spesifik, nombor 17 ni, sebab dia suruh tabular integration. Kamu tengok balik dan line down, apa itu tabular integration. Boleh tak kita guna cara lain? Boleh, kita boleh guna integration by part kan. Dan saya pun ada tulis kat sini, pun sesuai juga kita gunakan. Tapi soalan tu disuruh tabular integration. Right, ingat balik macam mana kita nak buat. Okay, idea dia untuk tabular integration ialah dia akan ada 2 function. Ini function pertama x kuasa 2, yang kedua tu adalah eksponen x, betul tak? Kan? So jadi idea dia adalah kamu kena tengok yang mana satu function antara 2 tu yang akhirnya yang boleh memberikan nilai kosong apabila kita differentiate dia. Apabila kita differentiate dia so jadi lama-lama, a few step ahead, apabila kita integrate, kita differentiate dia jadi kosong, itu kita jadikan sebagai f. Boleh? Pasal kita kena declare nanti dalam tabular ni, dia macam ni. Ini adalah cara tabular. Kita kena declarekan ini F, ini G. In the other way around. Mungkin belah sini G, mungkin sini F. Kita tak tahu. So, pemilihan tu adalah yang mana yang boleh jadikan bila kita cuba differentiate kan. Macam ni kan. Kita pilih F ni sebagai S kuasa 2. Sebab bila kita integrate, bila kita differentiate dia, lama-lama 2X, 2, kosong. Dan kita stop. Okay, so jadi yang mana dapat produce kosong, jadikan F. Di mana F tu kita akan differentiate dia lah. So yang belah kanan ni follow lah. Follow. So kita akan integral, integrate dia. Cuma luckily kita punya function adalah eksponen X. Jadi kita integratekan eksponen X, dapat itu juga. Ini dapat ini juga. Ini dapat ini juga. So sama je. So, bila sama, senang kerja kita. So, ini adalah cara macam mana kita guna tabular. Nampak tak? Dia pendek lagi sebenarnya. Pendek lagi sebenarnya. So, jadi ini adalah cara dia. Kamu tengok Kita nak darab macam mana tau. Ini, jangan darab ini pergi sini. Salah tu. So, darab ni mesti arah macam ni. Sini dengan ni, ini dengan ni.
Nampak? So jadi dia punya hubungan di antara setiap baris tu adalah mula-mula positif. Maksud dia sini positif lah. Macam ni Lepas tu yang darab yang kedua ni negatif. So sebab tu kamu nampak negatif kat sini. Right? Lepas tu positif balik. Ini positif balik kat sini. So macam tu. Okay? So jadi kita darab aja. Ini darabkan dengan ini. Okay? Tolak. Ini darab ini. Tolak. Ini darab ini. Settle. Ini jawapan. Boleh ni? Okay, good. Ini settle nombor 17. Nombor 18. Kalau kamu tengok nombor 18 dekat sini. Dia adalah product of trigo function. Kamu nampak tak soalan? Evaluate sin cube darabkan dengan cos squared. So maknanya kamu kena tengok balik table-table beberapa panduan. Dia ada 3 Kalau kamu tengok balik product of trigo function ini dia ada 3. Dia ada 2. Satu dia ada sin dengan cos, satu lagi tangent dengan secant. Betul tak? So jadi kena tengok kuasa dia. So maknanya kalau kamu tengok handout, saya rumuskan macam ni lah Mungkin kamu boleh salin. Ini lebih kurang lah kat sini. Ini dia. Pairing untuk product of trigo. Dia 2. Sin dengan cos dengan tangent and secant. So dalam buku kamu akan tengok lah benda-benda macam ni. Ada kuasa M, N ni kan. Dan hati-hati saya setengah buku dia tak follow M dengan N kat sini tau. Dia mungkin sin ni dibuat ini N, ini M. Lepas tu ini N, ini M. Ini pun sama juga. Mungkin ini N, ini M. So different books dia akan providekan different punya cara lah. Dia punya notation sahaja, tapi jalan kerja tu sama je sebenarnya. So jadi untuk memudahkan dia ada beberapa kebarangkalian. So jadi kemungkinan yang ada kalau based on dia punya rules dia ada. Kalau yang sin ada 3, 1, 2, 3. Kalau tangent ni ada ni 3 juga. Cuma saya buat numbering lah biar senang kita ingat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak cos ganjil sin genap. Sin ni cos ganjil sin genap. Samalah sin ganjil cos genap, sin genap cos genap. So kamu cari pairing yang sesuai. Ini yang saya sebutkan pairing tu. Jadi kalau kamu tengok soalan nombor 18 ini, kamu nampak tak? Sin ini kuasa dia ganjil, cos ini genap. Nampak? Sin ganjil, cos genap, pairing mana? Pairing nombor 2 kan? Sin ganjil, cos genap. Jadi kamu kena pilih pairing nombor 2 lah. Dan bila kamu tengok di bawah pairing nombor 2 ni, sin ganjil dan cos genap ini adalah rules dia. Ini rules dia. Ini dia. Maksud dia, ini yang kita perlu buat lah. Maksud dia yang ini. Semua kena yang ni semua kena pakai. So dia suruh split of factor of sin, pakai identity yang ini, pakai substitution yang ini. Semua ni kena guna. Terutama yang ini dan juga yang ini. Dia kata apa? Make a substitution. Follow je. Lepas tu apply relevant identity. Mesti ada guna yang ini. So jadi dia ada aturan dia, ada rules dia, dia karakteristik dia ada sendiri. Kalau yang jenis ganjil genap, inilah sin ganjil, cos genap, ini rules dia. Ini memang kita kena follow. So jadi saya tunjukkan ini pairing nombor 2 So jadi saya tunjukkan. Cuba kamu tengok, saya akan guna setiap ni, saya akan guna. Dia suruh make a substitution, guna je. Ini adalah substitution dia. Nampak tak? So substitution ni adalah substitution biasa. Dia tak ada yang macam yang tadi tu. Ini adalah normal proses punya substitution. Follow je. Dan ini akan kita akan gunakan sini untuk masukkan ke dalam ni lah, replace everything. Seperti mana yang kamu nampak ni kan. So substitution, this part kita akan gunakan. Lepas tu bila masa pula kita guna identity ni, memang akan guna. Cuba kamu jenguk-jenguk sikit dia punya antara solution tu. Bila kamu start, nampak tak dekat sini sin squared. Nak ganti apa kat sini? Masa tu lah guna identity trigo tadi tu. Nampak? So kamu akan manipulate banyak benda Bila kamu jumpa dengan soalan yang macam ni, kamu kena beware. So yang ini kan? Lepas tu yang trigo tu sendiri, somehow dia akan bantu di dalam proses
penyelesaian soalan. Kamu nampak tak? Ini, sini saya pindah pergi sinilah. Lepas tu, nampak kan? Lepas tu ganti yang inilah. Macam-macam lah. So, jadi kita belajar kat situ. Tapi inilah dia proses substitution yang melibatkan product of trigo function. Ini sign dengan cos lah. So, jadi kamu boleh lihat cara kat sini. Dan jangan lupa kita gantikan semula pada X last kali. And kita dapat jawapan. Boleh? Itu adalah soalan nombor 18. Dan soalan nombor 19 pun sama. Cuma dia punya ini sin ganjil cos genap kan? Sin ganjil cos genap. Okey. 19 dia terbalik. Cos ganjil ni, cos ganjil sin mana? Kenapa saya kata genap? Sebab ini darab dengan 1, betul tak? So kita anggap dia sebagai sin kosong. Clear? Sin kosong, kosong tu adalah nombor genap. So kita declare dia ganjil genap. Check pairing mana satu. So pairing dia mana dia? Ni dia. Dia ada ganjil, ada genap kan? Kita tengah deal dengan yang ni. Kita ada cos ganjil sin genap. Cos ganjil sin genap ni dia nombor 1. So bila nombor 1, tengok dia punya rules dia apa. Apa rules dia yang kita nak guna tu? Tadi kita guna nombor 2. Sekarang ni kita guna nombor 1. So nombor 1 tadi kita guna nombor 2 ke? Tadi kita guna nombor, yes, kita pakai nombor 2. Now kita pakai nombor 1. Ya? So jadi cara dia adalah dia bukan sama je. Macam ni. Nampak so jadi adalah beza dia. Kalau tengok sini kan, soalan nombor 19, dia punya substitution dia pakai apa? Dia pakai U sin U sama dengan sin X. Yang nombor 18 dia cos. Nampak tak? Nampak tak dia cos? Right. So jadi kena hati-hatilah ini dengan sini. Dan kalau nombor 19 dipakai ini dengan yang ini. Nampak kan? So jadi kena hati-hati kat situ. Cara seterusnya adalah substitution seperti biasa sahaja. Kamu boleh lihat dekat sini. Nampak je panjang, tapi cara tu sama je. Boleh? So jadi here we go. This is the substitution part. This part akan bantu kita kat sana. Ini juga hati-hati. Right? Somehow dia akan bantu kita juga sebenarnya. Nantilah. Sebab dia akan ganti kita kat sini tau. Masuk dekat sini. Kat sini. Ya? So jadi kamu boleh tengok yang inilah ya. Dan jangan lupa di akhir sekali, jangan lupa kita akan ganti semula kepada X. Ini dia cara macam mana kita nak selesaikan soalan nombor 19. Boleh ya? Nombor 19 ini. Cuma soalan dia, ini kita guna product of trigo. Saya ada buat notation kat bawah. Ada cara lain tak? Kalau kita nak selesaikan this kind of question. Ini, saya ada buat macam ni. Ada cara lain tak? Jawapannya ada. Yes, it is. Ada cara lain. Apa cara dia? Cara dia adalah kita kena ingat rumus. Apa maksud saya? Kalau kamu cek dalam buku kalkulus, dalam handout dan sebagainya, ada satu rumus kat sini. Rumus umum untuk mengira integration untuk cos. Ini rumus umum. Yang saya kotak warna hitam ni, inilah rumus umum. Kalau kamu ingat lah. Ya, kalau kamu tak ingat, then might as well kamu kena guna cara tadi tu. So, kalau guna rumus, adakah dia pendek ke panjang? Panjang juga. Nampak? Nampak tu? Tapi dapat jawapan sama tak? Apa jawapan dia? Ya, ini jawapannya. Ini jawapannya. Ini 3/2. Okey. Kita kat bawah ni. Ni dia. Sama tau. Okey. Cuma agak rumit lah. Cuma saya nak beritahu yang sebenarnya we have an alternative how to solve this kind of question. Tapi kena pakai rumus. Ini rumus dia. Saya tunjukkan satu contoh sebab yang lain pun ada rumus yang boleh kita gunakan juga. Ya, kita ada rumus cos, ada rumus sin dan sebagainya. Tangent pun ada.
Kamu rujuk kepada handout So jadi dekat sini kita boleh pakai rumus umum ni untuk mencari cos kuasa 5. Kamu masukkan je. Nampak tak? Jadi kamu dapat bahagian sini, kamu dapat bahagian sini. Cuma dekat sampai sini kita kena guna rumus tu sekali lagi. Ini kena buat again. Kena buat rumus ni lagi. Untuk cos kuasa 3 tu kena buat 2 kali lah. So rumus ni kita kena apply 2 kali. Yang pertama pada cos kuasa 5 tu sendiri. Yang kedua pada cos kuasa 3 tu. Nampak? So kuasa 3 tu saya tunjukkan dekat sini. Dan bila dah dapat ni, kamu combinekan everything. Combine everything, kamu akan dapat macam ni lah lebih kurang. Ni saya tunjuk lah ya. So memang kamu akan dapat. Cuma kena berhati-hati. Saya tunjukkan, kamu boleh salin ke nak apa semua So jadi hati-hati kat sini. Tapi definitely kita akan dapat jawapan yang sama. Ini dia. Jawapannya memang sama. Okay. So itu adalah soalan nombor 19. Tapi ada cara lain juga tak? Kalau kamu nak elakkan ini. Saya ada buat sedikit catatan dekat sini. Boleh juga. Tapi mungkin dia akan jadi complicated. So I just leave it to you. Kalau kamu nak teruskan mencari jawapan. Sebab kita juga boleh. Sebab pemikiran kita kadang-kadang cara A, cara B, cara C, cara D dan sebagainya. Kamu mungkin fikir cara ini. So saya tak tahu. So kalau kamu guna cara ini, you have a good start off. Saya tak boleh nak deny kan cara ini memang betul. Cuma nanti kamu kena expand ni. Expand ini, expand in your own ways yang kamu teringat. So there are many alternative. So as long as kamu provide the practical or ataupun realistic punya method, then kita tak boleh nak deny. So macam tu. So saya tak teruskan yang ni lah ya. So I just leave it to you kalau kamu nak cuba. Kalau tak nak, kamu kena cara atas tu je. Boleh nak? Okay, our last question gonna be again, kita ada ini juga. Cuma ini agak mudah sikit, tak juga mudah. Panjang juga ini sebenarnya. Okay, product of trigo function. So kita dah cuba pairing nombor 1, kita dah cuba pairing nombor 2. Now kita cuba pairing nombor 3 pula. So sin genap, cos genap. Jadi inilah ya. Kita sebenarnya dah cuba ini, Ini belum lagi. So now we try this. Boleh? So now bila kita cuba kat sini, ini adalah dia punya rules dia lah. Maknanya dia suruh kita guna ini. Macam tu. So kita akan apply the identity. Kita masukkan dekat sana soalan-soalan tu. Cuba je. Dia suruh macam tu kan. So this is one of the way lah. Bila kamu masukkan dekat sini, so saya tak ada masalah. Bila kamu nak masukkan sini, simplify kat sini, sampai sini, ni semua okey. Ini pun semua okey. Now, the problem begins dekat sini. Dekat sini, kita start akan fikir banyak benda. Okey? So, jadi, dekat sini yang kita kena belajar, macam mana nak cater this kind of problem. So, yang saya tunjukkan, okey, tengok if I make it bigger for you. Bila kita sampai sini, this part gonna be okay sebab we are going to integrate 1 dapat X. Okay, job done. We are going to integrate cos 2X dapat sin 2X per 2. Okay, job done. So, tapi kita bertembung dengan ini. Macam mana kita nak buat ini? Macam mana kita nak integrate cos kuasa 2X? Macam mana kita nak integrate cos kuasa 3 2X? Nampak? So, dia ada beberapa cara. So, kita tunjukkan satu cara, tapi ada alternatif. Apa yang saya cuba masukkan, kamu tengok Untuk ini, cos kuasa 2X, saya tunjukkan jawapan ini. Cara dia, iaitu kita hanya modify the identity. Okay, tapi soalannya, ada cara lain tak? Ada cara lain. Okay, memang ada cara lain. Dan cara ni, macam biasa, kita akan pakai rumus tadi tu. Akan pakai rumus untuk cos. Tak apa. Saya tunjukkan kejap lagi. So, kita tunjuk cara ni dulu. Jadi, untuk yang ini, kita hanya manipulate the identity punya formula yang ini. So, dalam formula identity tu, kita ada cos kuasa 2X. Tapi soalan kita nak cos kuasa 2X. Inilah maksudnya kita kena modify. So, kalau dia 2X,
maka dia akan control dekat sini. Sebab dia akan darab 2 kat sini lah. Darab 2 kat situ. Sebab itu dapat 4x. Nampak So jadi bila kita guna identity yang macam ni, apa yang kita untung kat sini? Kita untung sebab now we are not going to integrate yang ada kuasa. Sebab kita nak elakkan ini sebenarnya, yang kuasa ni. So jadi by applying the identity, you see kita akan guna ini kan. So jadi maknanya dekat sini is much easier for us to do the integral. Clear? Okay. So jadi saya harap kamu faham So sini adalah jawapan dia. Yang ini Okay, settle Ini part ni settle. Alternatif kita tengok ini, cara lain tengok kemudian. So kita tengok ini pula. Macam mana nak settlekan yang ini? So jadi bila kita tengok pelan-pelan dekat sini, dekat sini, so kita bertembung sekali lagi product of trigo function. So 2 kali. 2 kali kita buat sekali ke 2 kali? Ya. Mula-mula kita dah apply pairing yang ketiga. Genap-genap kan? So now bila sampai ke peringkat ini, kita berjumpa pula dengan cos ganjil sin genap. Pairing nombor 1. So I'm not going to repeat again benda-benda macam ni. So tapi inilah dia benda yang kita nak pakai. Boleh? So macam tu. Cuma dekat sini kena hati-hati. Substitution dia dekat sini adalah U sama dengan sin 2x. Alright? Ini adalah pairing pertama kan. Pairing pertama dekat sini patutnya U sama dengan sin x. Tapi kamu kena tengoklah. Kan? Dia punya itu adalah, dia melibatkan 2x. So jadi kena modify kat situ. Ini kena hati-hati. Boleh? So jadi proses dia masih lagi sama macam tadi. Kan? So jadi maknanya kita kena apply substitution method seperti biasalah, itulah, inilah dan sebagainya. Nampaknya saya tunjukkan ke sini sampai kita dapat ini sebenarnya. Last kali dapat yang ini. Untuk yang cos kuasa 3 2x itu sahaja agak panjang sebab kita kena buat trigo punya. Itulah. So kena buat balik lah. So, jadi 2 kali lah kita ni product of trigo function 2 kali. Mula-mula kat atas, yang kedua dekat bawah kat sini. So, bila dah dapat tu, kita combine lah semua. Combine. Kita dah settle semua kan? Then, kita akan combine kan. Inilah hasil dia. Ini dia guys. Hasil dia. Lepas kita combine kan. Semua sekali. Need to be very careful. Dekat sini. Okay, mungkin not necessarily sampai sini lah kot. Ini sebab kita dah cuba faktorkan seringkas mungkin. So kamu somewhere sampai setakat mana mungkin dah is acceptable lah. Kecuali kalau soalan tu dia suruh buktikan sampai sini. Dan kamu kena work out sampai sini. Alright. So, now we talk about the alternative. Alternative tu, yang ini kan. Ada 2 benda kan. Satu, macam mana kita nak cater yang ini. Satu lagi, macam mana nak cater yang ini. What is the alternative? Alternatif dia adalah dengan menggunakan rumus. Kalau kamu tengok rumus, here we go. Pendek kan? Benda yang sama tau. Kalau kamu tengok betul-betul, kamu patah balik, 2 benda ni adalah sama. So, you can have a look. Saya tunjukkan. Besarkan sikit. Ini. Hanya pakai rumus ini untuk cos kuasa 2 dan pakai rumus ini untuk cos kuasa 3. Ini memang hasil daripada rumus. Hasil daripada rumus. Kalau tak kamu buat pakai rumus yang ada NN tadi tu. Boleh? Yang ada NN tadi tu kan? Kamu pakai yang itu. Kami ingat tak rumus tu? Rumus ni. Kejap. Saya tunjukkan balik. Contoh mana ni. Nampak tak? Ini rumus ARM ni. Untuk cos. Kamu pakai ni pun boleh. Cuma mungkin dia agak panjang. So, agak panjang kat sini kan. So, kita tak nak lah. So saya terus ambil aja. Saya terus ambil saja. Ambil saja hasil dia. Yang ini. Kalau kamu ingat, tak ada masalah.
terus pakai yang ini untuk cos square. Okey, so dan terdapat jawapan macam ni lah. Yang cos kuasa 3 pun sama juga, hasil daripada rumus tau. Jadi saya terus ambil saja ini, masukkan dia. Cuma kali ni dia 2x tau. Cuma satu lagi saya nak ingatkan. Okey, yang ini sangat penting. Rumus ini yang sedia ada kat sini, dia adalah cos kuasa 2x. Sekarang ni kita ada cos kuasa 2x. Apa pengaruh 2x kat sini? Okey, saya kena ingatkan kepada kamu. Pengaruh dia adalah kita kena ada ddx dia kat sini. Ni. Sebenarnya macam ni. Ini kamu kena ddx kan dia. Ni kita dapat apa? Dapat 2 kan? 2 kan? So makna 2 ni kamu akan sentiasa berada, nilai 2 ni mesti berada dekat sini dan dekat sini. Clear tak? So macam tu. Boleh tak? Okey, macam ni. Kalau ini X, ini X. Nampak? Ini pun 2X. Okey? Kalau ini 2X, yang belah sini akan 2X. Clear? Ini akan jadi 4X. Nampak? Okey? So, tapi jangan lupa. Dekat sini, setiap ni kena bahagikan dengan dia punya derivatif dia. Sebab itu ini kena bahagi dengan 2. Ini kena bahagi dengan 2 juga. Right? Itu yang saya maksudkan. Nampak tak? So, jadi sama dengan ini. Kalau yang cos kuasa 3 ni, ini adalah X. Sebab itu kita ada X kat sini, ada X kat sini. Tapi kalau dia ini adalah 2X, yang ini pun akan jadi 2X. Ini pun akan jadi 2X. Betul? Tetapi, kena cek derivatif ini. Derivatif ini adalah 2. Sebab itu ini kena bahagi 2, ini kena bahagi 2. Nampak? Sebab itu kamu dapat yang ini dengan ini. Clear? Itu cara dia lah. Okay? So, jadi daripada sini kita dah dapat alternatif macam mana nak buat. So, saya tak pasti sama dia senang atau mudah, tapi I give you some alternative how to do it. Okay guys, so saya rasa sampai sini dulu. Kita akan sambung dalam teaching video yang akan datang. Thanks for watching.